Hello, test, hello. Hello, test. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan pelajaran, kita baca doa dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita mulakan untuk semester ni kita akan belajar mengenai programmable logic control PLC configuration. Okey, ini adalah untuk memenuhi keperluan SBM semester 4 ni ya. Okey. Kita akan identify dulu apa yang dimaksudkan dengan microprocessor. Sebab apa, dalam kita punya PLC ni kita perlu belajar dulu apa itu yang dimaksudkan dengan microprocessor. Okey, sekarang kita nak tengok apa yang dimaksudkan dengan microprocessor. Okey, dia merupakan microprocessor ni merupakan evolusi teknologi yang dicipta oleh manusia untuk memudahkan proses analisa, perbandingan, pengiraan pantas dan serta juga pemprosesan maklumat dalam kehidupan harian kita. Ianya juga dikenali sebagai jantung kepada sistem komputer kita. Okey, itu yang dimaksudkan dengan microprocessor. Okey. Okey, kalau jenis-jenis chip microprocessor seperti kita kenal dulu. Microprocessor ni adalah merupakan salah satu komponen asas penting bagi komputer. Kenapa? Kerana tanpa microprocessor maka komputer itu tidak akan berfungsi, sebab dia adalah merupakan otak dalam komputer itu sendiri. Macam kita kalau tak ada otak memang tak dapat hidup lah. Sebab otak ni dia akan mengawal keseluruhan bagi PC PC ke komputer lah, asal komputer ni pun komputer. Okey, apa yang dimasukkan dengan PLC pula? Programmable logic control ni adalah merupakan alat pantaran ataupun interface yang menerima, mengesan dan juga memproses maklumat yang dimasukkan kepadanya dari punca masukan bagi menghasilkan maklumat keluaran yang sewajarnya mengikut atur cara. Maksudnya mengikut atur cara ni kita program lah. Kalau kita programkan program tu, dia untuk menerima isyarat dan dia mengesan isyarat dan memproseskan isyarat tadi dan barulah dikeluarkan. Itu adalah apa yang dimaksud dengan PLC. Okey, PLC adalah merupakan sistem kawalan yang boleh diprogram. Maknanya dia boleh diprogram atau diatur cara untuk melaksanakan kerja automasi. Maknanya kerja yang dibuat secara automatik bagi menggantikan relay dan juga sambungan wayar yang berkonsepkan elektrik. Okey, kalau kamu belajar elektrik, kursus elektrik lah, dia ada motor control. Motor control semua dikawal oleh gerganti ataupun relay. Okey, mana yang saya nak tunjukkan relay? Apa yang dimaksudkan relay? Saya cari ke sini ya. Okey, relay. Okey, relay ya. Okey, ni adalah salah pula. Ini adalah relay. Relay yang kita gunakan dalam Arduino. Yang ni relay elektrik. Dalam electrical ada juga ni macam ni. Ini relay. Semua relay ni kalau yang bentuk electrical lebih besar lah, macam ni. Ini adalah dalam bentuk electrical ni, dia lebih besar. Nampak tu? Ni
Kita gantikan benda ni lah. Kalau tak, kita kena buat rajah tangga, kita kena, bukan kita program tau, kita kena susun dia punya lita dia supaya dia menjadi lita motor control ataupun lita kawalan. Kawalan apa-apa sajalah, motor ke apa ke. Kita tengok contoh lita yang ni motor control kan. Motor control circuit. Okey, ini adalah contoh. Okey, ini adalah contoh motor kawalan elektrik yang mana kebanyakannya akan menggunakan relay kan. Ini apa dia ni? Macam ni lah, ni transformer, switch. Bukan ni. Kita tengok macam ladder diagram. Ini contoh dah kan. Ini pun dikira sebagai motor control. Ladder diagram. Ni adalah contoh ladder diagram. Nampak tu? Ni ladder diagram. Yang mana dalam ladder diagram kita ada relay. Banyak relay sini kan. Jadi kita gantikannya dalam bentuk PLC. Okey. Kita gantikan dia dalam bentuk PLC. Jadi dia akan jadi lebih kecil dan juga lebih mudah lah kan. Lebih lebih kecil dan orang kata tak memerlukan satu ruang yang besar. Okey. PLC juga dikenali sebagai programmable controller yang boleh memasukkan arahan seperti sequencing, timing, counting, arithmetic, data, manipulation, communication untuk mengawal mesin. Dia untuk mengawal mesin dan memproses dalam industri. PLC adalah terbina daripada lita bersepadu menggantikan peranti elektromekanikal dalam kawalan. Okey, maksud dia macam ni ya. Lita tu dibuatnya dalam bentuk IC, lita bersepadu. Maknanya dikecilkan menggantikan peranti seperti yang saya cakap tadi lah, relay. Motor control ni dia banyak tau, dia jadi satu benda yang besar tau. Penuh dengan relay dan sebagainya kan. Penuh dengan relay, apa lagi, switch. Jadi semua tu dah dikecilkan menggunakan PLC. Jadi PLC ni sebenarnya bagusnya PLC ni adalah dalam kilang-kilang semua menggunakan PLC untuk mengawal kerja-kerja secara automation. Contohnya kita ada mesin yang mana mesin pembungkusan kan. Mesin pembungkusan ni menggunakan PLC. Contohnya conveyor membawa kotak kan. Membawa kotak kemudian ke satu tempat, dia akan memulakan pembungkusan dengan menggunakan mesin dia lah kan. Kemudian menghantarnya kepada QC, hantar kepada ni semua, hantar kepada packaging dan sebagainya lah. Itu adalah kelebihan menggunakan PLC. PLC juga boleh diatur cara mengawal pelbagai tugas di kilang tadi. Itu yang tadi lah. Okey, kemudian kita tengok jenis-jenis microprocessor. Okey, ini adalah microprocessor pertama yang dibuat oleh Intel. Intel 4004. Mana dia? Kita tengok Intel Okey, ni adalah microprocessor antara yang pertama lah, 4004. Ni kita tengok dia dalam bentuk IC. Okey, dia dalam bentuk IC. Okey, microprocessor 404 ni merupakan microprocessor 4 bit. 4 bit pertama dari keluarga Intel.
hanya dapat mengalamatkan 4096 lokasi memori 4 bit sahaja kan. Walaupun 4 bit zaman dulu kira okey lah kan. Memiliki 45 set interaksi. Dia ada boleh interaksi. Mana dia punya apa nama, interaksi lah. Interaksi kan, betul lah. Kemudian kecekapan dia adalah 50 kilobyte instruction per second. Kilobyte tu kira laju lah pada zaman dulu. Dibuat dengan teknologi P-channel MOSFET. Apa itu MOSFET? Metal oxide, silicon, field effect transistor. Okey, digunakan untuk video game. Sistem kontrol kecil-kecilan lah, macam orang main game yang dulu-dulu kan, kalau kamu tengok cerita zaman-zaman 70-an tu kan. Kemudian terbinanya pula microprocessor 8 bit. Okey, 8 bit. Okey, microprocessor ni berkembang, memiliki dia dalam memiliki nilai komersial. Maka Intel mengembangkan microprocessor versi 8 bit. Okey, selepas 4 bit dia akan hasilkan 8 bit pula. Tadi 4 bit pada 8 bit. Intel 8008. Okey, kita tengok kalau kamu tak tahulah kan. Kamu memang tak tahu pun. Okey. 8008 tu. Sama bentuk, dalam bentuk IC. Okey, dalam bentuk IC. I nangga, I tengok. Okey, ini adalah Intel tahun 1971, kemudian 73, 8085 tahun 77, dan juga Motorola 6800, Zilog 80. Okey, Intel ini adalah syarikat, Motorola adalah syarikat, Zilog pun adalah syarikat. Kemudian microprocessor 8 bit pula keluar, iaitu sekitar tahun 1978 kan, sampai 1983. Okey, Intel 8086 ini adalah 16 bit. Okey, kalau kamu nak belajar detail lagi, kamu carilah dalam internet apa benda tu. Intel berapa dia? Apa pula ni Intel 8086. Ni nampak tu, dia lebih kaki je lebih banyak. Sebab ni adalah 16 bit. Okey, ni contoh lita dia yang digunakan 8086. Ni diagram yang lita yang ni Yang ni tadi dia punya IC. Ni dalam penggunaan dalam lita. Komputer dulu-dulu lah ni kan. Zaman ni kamu belum lahir lagi. Okey, dia punya Intel 8086, 8088, 80286, Motorola 68000 dan juga Zilog 800. Okey. Ini adalah dalam Intel, Motorola dan juga Zilog. Okey. Ni dalam ni maksud dia macam ni Kalau pada masa dulu macam komputer IBM menggunakan 8088 tahun 79. Okey, kalau kita nak tengok komputer zaman-zaman dulu komputer AT lah kan, AT. Okey, ni komputer zaman-zaman dulu, nampak tu. Nampak. Kita memang besar gajah lah kan. Masa ni kamu tengok dia memori pun guna floppy. Floppy disk. Ni dia punya keyboard. Okey. Kemudian kita pergi naik lagi kepada microprocessor 32 bit. Okey, 32 bit ni dia berkembang lagi dengan kecepatan microprocessor lebih tinggi, iaitu 32 bit, iaitu menggunakan Intel 80386.
Okey, 80386. Kemudian 80386, kita tengok dia punya ni ya, dengan mengandungi data bus 32 bit dengan alamat memori 32 bit melalui bus alamat ni, bus alamat kamu kena belajar komputer pun kamu tahu ni kan. Memori sebesar 4 MB, iaitu 232 sama dengan 230 darab 22 sama dengan 4 gig. Macam tu lah. Apa benda ni ya? Saya pun dah lupa lah. Okey, tak apalah. Kemudian pada tahun 1989, 80486 gabungan 80386 sebagai microprocessor dan sebagai 80387 sebagai numeric compressor serta 8 bit cache memory. Cache memory sistem dalam satu package bersepadu. Okey, cache memory ni contohnya adalah RAM lah ya. Okey. Kemudian naik lagi kepada 64 bit pada tahun 1993. Kepada 64 bit dengan level P5 80 Pentium 5 lah. P5 tu adalah Pentium 5 80586. Maksudnya P Pentium lah, betul lah. Menggunakan label nombor kerana sulit untuk memetakan ni, sehingga Intel menggantikan namanya kepada Pentium. Okey, dia namakan Pentium. Memiliki teknologi super skala, iaitu memiliki dua prosesor integer internal bebas hingga dapat mengeksekusi dua interaksi yang tidak saling bergantung secara simulasi. Okey, ini kita tengok 64 bit ya. Semua kebanyakannya adalah dimulakan dengan Intel lah kan. Dia orang ni hebat ni, Intel lah kan. Sampai sekarang kita tengok masih orang menggunakan prosesor Intel. Contohnya apa nama orang ni? Mac pun guna Intel, PC pun guna Intel kan. Kalau kita tengok Intel ni banyak lah. Okey, ni adalah evolusi microprocessor. Okey, kita tengok balik ya. Tahun 71 Intel 404, iaitu 4 bit, ingatan 1 kilobyte, 1 kilo, sekitar 1 kilobyte lah. 1972 8008 8 bit, ingatan 16K. Okey, kilobyte ya. Apa nama? 1974 Intel dikeluarkan 8 bit juga dengan ingatan 64 kilobyte. Kemudian Motorola mengeluarkan 8 bit pertama dalam Motorola. Okey. Kemudian MOS, ni kamu baca lah, kamu tengok kamu boleh baca sini 1976. Sebab kalau kita nak ikutkan evolusinya, bukan ni saja, banyak yang ni adalah yang nampak kita, yang orang kata yang popular lah kan, kira yang popular, tapi kita kata nak kata popular memang ini yang kita pakai pun kan. Daripada 76 Intel keluarkan 8086. Okey, kemudian daripada 16 bit kepada 32 bit kepada 64 bit. Okey, kita tengok evolusi dia mula sini. Okey, nampak tu pada 94. Okey, apa yang dimasukkan ALU ni? Arithmetic Logic Unit. Okey, RISC paling popular pada zaman hari ini. Kamu boleh rujuk balik lah. Apa yang kamu tak faham dengan istilah-istilah ni, kamu boleh tengok dalam komputer. Kamu zaman sekarang ni, zaman komputer. Okey, maksud istilah dalam microprocessor, yang pertama sekali bit adalah data terkecil. 1 bit menyimpankan 1 digit per 2, iaitu 1 atau 0. Ini digital kan, 1 atau 0, benar atau salah. Okey, dalam bit adalah unit yang terkecil dalam dalam komputer ni. 1 bit menyimpan 1 digit per 2, iaitu 1 atau 0. Kemudian nibble adalah 4 bit sebagai 1 unit. Byte adalah 8 bit diolah sebagai 1 unit.
Manakala Word ni bukan kita masukkan ABC. Word ni adalah istilah dalam komputer. Word adalah 16 bit diolah sebagai satu unit. Long word 32 bit diolah sebagai satu unit. Ini adalah istilah-istilah. Okey, kita tengok daripada data size dia. Okey, 1 bit bersamaan kapasiti adalah 2. Data kapasiti ya. Dia punya range macam ni lah. 4 data 4 nibble, dia dalam 16, macam ni 8. Ni kamu baca. Okey, 1 bit, 4 bit, 8 bit, 16, 32. Okey, ni adalah data type. Data type ni apa yang kita namakan data, nama-nama data ni bit, nibble, byte, word dan long word. Data capacity ni berapa dia punya kapasiti dalam tu, apa yang boleh data tu dapat penuhi dalam tu. Kalau kita tengok 32 bit, dia sampai gig dah kan, giga, bukan giga ni kan, dah kira berapa tu, giga, tera, macam tu lah lebih kurang. Ni dia punya long word ni dia lebih besar. Ni kita guna, banyak yang digunakan sekarang lah pada 32 bit ni kan. Okey, 1 bit mengandungi 1 byte mengandungi 8 bit. Maknanya 1 byte mengandungi 8 bit. Bermula pada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia mesti bermula pada 0. Satu kata mengandungi 16 bit. Okey, satu kata, satu word mengandungi 16 bit. Maknanya 16, 0, 1, 2 sampai 15 kan. 0 sehingga 15. Kamu buat data ni buat macam ni lah. Kamu macam kata ni nampak ni. 0 sehingga 15. Satu word mengandungi 16 bit. Okey, untuk yang word yang panjang mengandungi 32 bit. 32 bit. Kamu kira 0 sampai 31. Nampak ni? Kata bawah, kata atas. Dia sama lah. LBS, MBS. Low apa? SSS. Lupa dah saya pun. Penting lah. Tak apalah. Okey, kemudian kita tengok binaan dalam komputer. Binaan dalam microprocessor pada asasnya mengandungi 5 microprocessor berdasarkan binaan, iaitu yang pertama sekali CISC, Complex Instruction Set Microprocessor, di mana pesanan boleh dilakukan bersama-sama aktiviti tahap rendah lain. Okey, yang ni kamu kena hafal sebab ini akan biasa keluar dalam soalan. Okey, di mana pesanan boleh dilakukan sama-sama dengan aktiviti tahap rendah lain. Jenis microprocessor ini melakukan tugas berbeza seperti memuat turun, memuat naik, mengingat data dalam kad memori dan mengingat data daripada kad memori. Okey, selain daripada tugas ini, ia juga melakukan pengiraan matematik yang rumit dalam satu arahan. Okey, kemudian RISC, Redux Instruction Set Microprocessor. Jenis pemprosesan dibuat mengikut fungsi di mana microprocessor boleh menjalankan perkara-perkara kecil perintah tertentu dengan cara memproses ini melengkapkan lebih banyak arahan pada kadar yang lebih cepat. Okey, RISC dia adalah lebih cepat daripada yang atas ni. Redux Instruction Set Microprocessor. Okey, kemudian ASIC, Application Specific Integrated Circuit. Pemprosesan ini digunakan tujuan tertentu merangkumi kawalan emission, automasi atau komputer berbantu digital pribadi. Komputer pembantu digital pribadi. Pemprosesan jenis ini dibuat dengan spesifikasi yang tepat. Tetapi selain itu, ia juga boleh dibuat dengan alat rak. Okey, kemudian super skala microprocessor.
memfekkan perkakasan pada pemproses melakukan pelbagai tugas pada satu masa. Pemprosesan ini boleh digunakan untuk ALU, iaitu Arithmetic Logic Unit atau pengganda. Mereka mempunyai unit operasi yang berbeza dan pemproses ini boleh menjalankan lebih daripada satu arahan dengan terus menghantar beberapa arahan kepada unit operasi tambahan di dalam pemprosesan. Okey, itu ada 4 tadi, iaitu ingat balik CISC, RISC, ASIC dan juga Super Scala Microprocessor. Okey, kemudian ada lagi, rupanya ada lagi DSP, Digital Signal Microprocessor. Ni biasa guna pada audio lah ni. DSP Digital Signal Microprocessor. Yang ni kalau kamu tengok alat-alat audio yang guna DSP ada kan, tapi bukan semestinya audio je. Pemprosesan ini digunakan untuk mengkod, menyahkut video atau menukar digital ke analog ke digital. Ni DSP. Betul lah seperti cakap tadi, dia banyak melibatkan audio dan juga video. Mereka memerlukan microproses yang sangat baik mengira matematik. Chip pemprosesan ni digunakan di radar. Radar. Seperti saya cakap tadi, bukan semestinya audio. Audio, video, data dan sebagainya. Teater rumah, sonar, peralatan audio, TV, set top box dan telefon bimbit. Sebab dia digital signal, dia berkaitan dengan signal. Terdapat banyak syarikat seperti Intel, Motorola, DEC, Digital Equipment Corporation, TI, Texas Instruments, yang dikaitkan dengan banyak pemproses seperti 8085 microprocessor, ASIC, CISM, RISC, DSP dan 8086 pemprosesan seperti Intel. Okey, ni kalau kamu tak nampak, saya besarkan lagi. Mana? Okey, besarkan lagi. Okey, ni adalah gambar rajah struktur binaan microprocessor 8085. Okey, kita ada accumulator, ni untuk simpan data. Temporary register, register dia pun nak masuk pun ada register data. Arithmetic Logic Unit, flag flip-flop, instruction register, instruction decoder, machine cycle and coding. Kemudian macam-macam lah. Ni kamu tengok balik lah, nanti saya bagi nota tu. Okey, ni adalah dia punya struktur binaan microprocessor 8085. Okey, struktur dalam microprocessor unit ALU, Arithmetic Logic Unit, unit kawalan, set alat daftar, accumulator, condition code, register, program counter, stack pointer dan sistem pemasaan. Kita ada pemasaan, bila ada berkaitan dengan flip-flop ni mesti ada pemasaan lah. Okey, apa yang dimasukkan dalam unit ALU? Okey, unit ALU melaksanakan operasi aritmetik dan logik. Jenis-jenis arahan operasi bergantung pada unit kawalan. Okey, melibatkan operasi fetch, execute, mengambil data dari ingatan atau masukan lain, dan hasil dikeluarkan sama ada disimpan di ingatan semula atau dikeluarkan ke peranti keluaran. Okey, unit kawalan untuk mengawal keseluruhan pengendalian unit dengan memberikan isyarat, pemasaan dan kawalan untuk mengarahkan unit lain melaksanakan suruhan dalam atur cara. Ini mengenai berkaitan dengan program lah. Berfungsi untuk mengawal pergerakan keluar masuk data arahan daripada CPU dan mengawal operasi ALU. Set alat daftar
pula berfungsi untuk menyimpan sementara arahan dan data yang akan dilaksanakan. Itu sebab kita kata daftar. Sebelum masuk daftar dulu, tengok sesuai tak masuk kan. Itu antara sebab kenapa kita namakan dia sebagai register. Antara daftar yang biasa digunakan, daftar suruhan IR mengandungi suruhan yang sedang diproses. Daftar alamat, daftar alamat MAR. Apa nama daftar alamat MAR mengandungi alamat kedudukan ingatan dan yang sedang diproses, baca atau tulis, digunakan untuk memegang sementara maklumat-maklumat berkaitan dengan alamat. Okey, sebenarnya nama-nama alamat lah semua ni dia ada berkaitan dengan kata apa, macam kita kat lah. Alamat tu di mana kedudukan dia. Kita tahu di mana kedudukan dia untuk dia ni, itu yang dikatakan sebagai alamat. Ingatan adalah memori. Okey. Antara daftar alamat ialah penunjuk segmen, alat daftar indeks dan juga penunjuk timbunan. Okey, daftar data ingatan MDR mengandungi data yang sedang diproses. Dalam MDR kita ada data yang sedang diproses. Kemudian daftar status, dikenali sebagai flag register, mengandungi bit yang melambangkan keputusan operasi ALU yang terakhir. Bit-bit tersebut dikenali sebagai daftar bendera ataupun flag register. Ni kamu nak baca lebih detail, kamu tengoklah dekat internet. Daftar kegunaan am, tempat yang menyimpan hasil operasi aritmetik dan logik, juga dikenali sebagai pengumpuk. Accumulator ni adalah menyimpan data seperti operasi ALU sementara. Accumulator ni dia memang menyimpan lah, dan nama accumulator memang menyimpan. Condition code register menyimpan bit-bit yang akan menentukan keadaan operasi bagi unit port, sama ada bertindak sebagai masukan atau keluaran. Program counter pembilang atau cara. Menunjukkan alamat atau cara, seterusnya akan melaksanakan apabila suruhan yang sedang dilaksanakan selesai. Itu adalah program counter. Stack pointer menunjuk tindakan, merupakan alat ingatan yang mengandungi 16 bit alamat ingatan teratas tindakan di mana data diletak dan diambil. Kemudian kita pergi kepada sistem pemaksaan. Sistem pemaksaan adalah mengawal koordinasi operasi dalaman microprocessor. Itu adalah flip-flop lah, dan mengandungi operasi ALU dan daftar. Kemudian menerima isyarat dari pengkod arahan bagi menentukan keadaan arahan yang dilaksanakan. Dia juga menerima isyarat dari pengkod arahan bagi menentukan keadaan arahan yang akan dilaksanakan. Dalam pemaksaan ni kita tengok komputer yang laju biasanya dia punya frekuensinya laju lah kan. Ni berkaitan dengan pemaksaan. Maklumat bagi daftar status perlu bagi arahan cabang bersyarat. Isyarat pemaksaan alamat akan dihantar ke semua bahagian microprocessor bagi menyelaraskan pelaksanaan arahan. Kemudian ditarjam menjana isyarat berkala yang dihantar ke seluruh bahagian sistem. Ditarjam. Ini adalah data pemasa. Kalau pemasa ni biasa kalau tengok flip-flop tu adalah pemasa lah. Isyarat berkala ini dinamakan denyut jam, merupakan asas masa yang menentukan pergerakan keseluruhan komponen sistem komputer. Denyut yang dihasilkan adalah memang kita ketahui dia adalah tak 01, tak 10 kan. Sebelum satu lagi, satu denyut jam memakan masa 1 kita jam. Ni kamu kena banyak belajar mengenai signal lah. Kalau tidak kita tak tahu ni. Panjang kita jam diukur dalam mili saat. Dalam mili saat memang laju lah, 0.001. Maknanya dalam masa 0.001 saat, satu kita.
Mana satu kita? Positif, negatif. Kalau ikut sign lah. Kalau digitalnya satu. Dia data 4 segi kan. Kepantasan komputer diukur daripada salingan kita jam dalam unit. Okey, ni adalah komponen asas sistem komputer. Yang pertama sekali kita ada CPU, Central Processing Unit, kemudian unit masukan, unit keluaran dan unit ingatan. Ni adalah dia punya sistem dia. Okey. Okey, kemudian ini apa hal ni? Kacau betul lah kan. Okey, kita ada unit masukan, kemudian kita ada ingatan utama, ingatan sekunder, CPU dan juga unit keluaran. Ini adalah dia punya blok sistem komputer. Okey, blok sistem komputer. Okey. Okey, apa yang dimasukkan CPU? Central Processing Unit. Ini adalah Central Processing Unit. Kacau betul lah ini antivirus. Okey, kemudian dia yang pertama sekali dia ada register, instruction, decoder, arithmetic, logic unit, ALU, control and timing, logic, control bus, data bus, address bus. Bus ni sebenarnya yang laluan-laluan nak pergi ke bus alamat dah, bus ni, data bus lah, semua ni bus. Kalau kamu tengok kalau kamu nak tahu kenali tu dalam kabel dalam tu yang banyak tu, yang ribbon kabel tu kan, itu adalah kabel bus lah kan. Itu contoh. Okey, terdapat ALU terdiri daripada ALU, unit kawalan, clock, daftar, pointer dan juga program counter. Mengawal keseluruhan operasi komputer itu melaksanakan kendalian arithmetik dan logik serta mengawal kendalian masukan dan keluaran suatu komputer. Membaca suruhan dari ingatan dan melaksanakan suruhan dengan mengarahkan peranti lain melaksanakan operasi seperti yang ditentukan oleh atur cara. Okey, unit masukan yang digunakan untuk memasukkan data dalam komputer. Contohnya adalah keyboard. Okey, keyboard, mouse, joystick, kayu ria tu joystick, switch toggle, pena cahaya, pita magnetik dan lain-lain lagi lah. Okey, unit keluaran pula adalah terdiri daripada digunakan untuk mendapatkan data serta paparan cetakan bunyi seperti printer, monitor, speaker, CD, bacaan LED, light indicator. Ini semua yang kita tengok dalam monitor dan sebagainya itu adalah dia punya unit keluaran. Okey, unit ingatan berfungsi untuk mengingat, menyimpan data dan atur cara kelajuan tinggi seperti saiz kecil megabyte. Okey, terbahagi kepada dua unit iaitu ingatan utama dan ingatan sekunder. Ingatan utama adalah ROM dan juga RAM. Apa yang dimasukkan RAM? RAM adalah Random Access Memory. Ingatan yang ditulis boleh disimpan, dibaca tapi akan hilang apabila bekalan diputuskan. Itu RAM. Kamu pernah tengok RAM kan? Macam mana saya tunjuk? Saya tak ada kat sini contoh. RAM biasanya yang kita isi slot tu adalah RAM. Manakala ROM pula adalah ingatan bacaan sahaja, boleh dibaca dan tidak boleh ditulis di ROM. Data yang disimpan tidak akan hilang apabila bekalan diputuskan. Ini adalah ROM. Okey. Kemudian ingatan sekunder merupakan ingatan sokongan kerana data yang disimpan di RAM bersifat sementara. Contohnya disket, hard disk, CDR, CDRW. Kelajuannya rendah berbanding dengan keingatan utama kerana saiznya adalah lebih besar. Okey, kelajuan dia rendah sikit. Okey, saya rasa cakap tu dulu. Nanti kita sambung. Sambung dia adalah dekat kitaran pengambilan dan pelaksanaan. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.